85 ayat yang ke-11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita akan sambung surah Abasa, muka surat 585, ayat yang ke-11. Boleh ya? Ayat yang ke-11. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Surah Abasa, muka surat 585, ayat yang ke-11. Ayatnya berbunyi kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Okey, itu ayat dia. Okey, kalla, terjemah kalla sekali-kali jangan. Terjemah kalla sekali-kali jangan. Innaha, sesungguhnya ia Al-Quran tu. Sesungguhnya ia Al-Quran tu. Okey. Tazkirah, satu peringatan. Tazkirah, satu peringatan. Okey, Puan Izawani tolong baca boleh? Ayat kita sekarang dengan ayat yang sebelumnya 8, 9, 10, 11. Kita sekarang ayat 8, 9, 10, 11. Kita sekarang ayat 11. Tolong baca pada ayat 8. Okey. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang datang kepadamu berlari-lari anak, sedang dia takut, maka engkau terhadapnya mengabaikannya. Sekali-kali jangan, sesungguhnya ia Al-Quran satu peringatan. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Ayat 10 tu, Allah beritahu kepada Nabi SAW, Abdullah bin Umi Maktum yang datang bersungguh-sungguh untuk dengar tazkirah, untuk ambil nasihat, untuk dengar pengajaran. Sungguh-sungguh ni. Dia takut pada Allah, kau berpaling daripada dia. Kau tak nak menyampaikan apa yang dia nak dengar. Jadi Allah tegur Nabi kat sini, pengajaran untuk kita semua. Kalau kita orang yang Allah bagi ilmu agama, pandai baca Quran ke, contoh, pandai bagi tazkirah ke, kita tak boleh menolak orang yang nak dengar nasihat, nak dengar tazkirah, nak belajar Quran tanpa sebarang alasan. Tak boleh. Tapi kalau kita sibuk, ada urusan penting, itu tak lain lah. Ini kita free masa ada, okey, kita tak sibuk, tak ada apa-apa urusan, orang minta kita bagi tazkirah, tak nak. Dengan orang tertentu je kita nak bagi tazkirah. Orang yang ada nama, ada pangkat, ada jawatan, okey, nak bagi tazkirah dengan golongan-golongan yang ada nama, ada kemasyhuran saja. Yang tak ada nama, tak ada kemasyhuran, tak nak bagi tazkirah. Tak boleh. Ataupun kita meletakkan harga-harga tertentu yang kalau orang tak bayar, tak nak bagi tazkirah. Pun tak boleh juga. Itu maksud ayat ni. Okey? Jadi Allah katakan, la, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Dalam bab menyampaikan agama, jangan pilih-pilih orang. Menurut pengarang tafsir Hasyiah Sawi, bila berkata, lepas turun ayat ni pada Nabi SAW, Nabi SAW tidak lagi pernah bermasa muka dengan mana-mana orang miskin. Nabi SAW tidak lagi pernah bermasa muka dengan mana-mana orang miskin dan mana-mana orang yang datang untuk dengar tazkirah, nasihat, pengajaran daripada Nabi SAW. Okey, Quran ini, ayat sebelah ni, Allah kata Quran ini adalah tazkirah, peringatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita disuruh menyampaikan tazkirah, maka tazkirah kita mestilah ada diselitkan ayat-ayat Al-Quran. Bila kita disuruh menyampaikan tazkirah, peringatan tersebut mestilah diselitkan ayat-ayat Quran. Barulah namanya tazkirah. Okey. Kalaulah kita bagi nasihat, nasihat tersebut langsung tidak berasaskan ayat Quran. Okey. Contoh mengenai kesihatan semata-mata. Kita nasihat orang pasal jaga makan, senaman untuk kesihatan semata-mata. Tazkirah tak? Dia tak jadi tazkirah sekiranya langsung kita tak bawa pada Al-Quran. Tapi kalau kita nasihat orang supaya jaga makan, senaman, tujuan dia apa dia? Tujuan dia supaya kita dapat amalkan Al-Quran dengan baik, dapat semayang dengan lebih lama,
dapat baca Quran dengan lebih lama. Itu ada kaitan dengan tazkirah. Tapi kalau tidak ada langsung hubungan dengan Al-Quran, maka tak jadi tazkirah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penasihat terbaik kita adalah Al-Quran. Penasihat terbaik kita adalah Al-Quran. Allah sebut Al-Quran ini merupakan nasihat bagi hati. Masalah utama kita adalah masalah hati. Masalah utama kita masalah hati. Tak cukup, dengki ke orang, tak puas hati, tak redha, tak qanaah. Masalah hati. Punca manusia buat berbagai-bagai kerosakan hari ini kerana hati. Kerana apa? Hati mereka lama tak dapat tazkirah daripada Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam surah Yunus bahawasanya Al-Quran ini merupakan nasihat, satu. Yang kedua, Al-Quran merupakan penyembuh bagi masalah-masalah hati. Okey, baik. Tolong tengok surah Yunus. Tolong baca Tuan Haji Nasaruddin, surah Yunus. Ayat 56, 57 macam tu lah. Tengok muka surat dia 215 ayat 57. 215 ayat 57. Ada Tuan Haji Nasaruddin? Tuan Haji Nasaruddin ada? Okey, baik. Puan Nik, tolong terjemah Puan Nik, muka surat 215, surah Yunus, ayat 57. Muka surat 215, ayat 57. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran iaitu Al-Quran daripada Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Nik. Wahai manusia, telah datang kepada kamu nasihat. Al-Quran ni Allah panggil nasihat daripada Tuhan kamu. Tidak ada kata-kata motivasi yang lagi baik daripada kata-kata Allah. Tidak ada kata-kata pembangkit semangat yang lagi baik daripada kata-kata Allah. Tidak ada kata-kata yang boleh encourage kita untuk meneruskan kehidupan dunia kita dengan baik. Tidak ada kata-kata yang lagi baik untuk meneruskan amal kita dengan baik, melainkan kata-kata Allah. Kita hari ini lebih terkesan bila orang bagi nasihat dengan kod ayat-ayat orang putih. Betul kan? Betul kan? Tak kisah. Ni saya bukan nak hina guna ayat orang putih, tak ada masalah. Guna ayat orang putih. Ilmu bisnes ke, ilmu kehidupan ke, motivasi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ke, kita lebih termotivasi, lebih gairah bila dengar nasihat tu dalam bahasa orang putih. Betul kan? Bila orang bagi nasihat dalam bahasa putih, kita wow, betul. Sedangkan Al-Quran lah penasihat terbaik. Contoh nasihat orang putih kata apa? Your current situation is not your final destination. Contoh. Sesusah mana pun kamu sekarang, sesulit mana pun masalah kamu sekarang, itu bukanlah akhir kehidupan kamu. Itu bukanlah penutup penghujung kehidupan kamu. Kamu akan lalui kesusahan mungkin, kesulitan mungkin, satu masa nanti kamu akan menghadapi ketenangan. Contoh, itu kita kata nasihat orang putih antara ini. Al-Quran Allah Ta'ala beritahu banyak tempat. Allah uji kamu. Ada masanya Allah Ta'ala akan buat kamu susah, buat kamu senang. Tu Quran ada beritahu. Bahasa Arab sebut apa yang dia panggil? Ada masa kita ke atas, ada masa kita kat bawah. Itulah nasihat yang sama. Cuma bila diberi dalam bahasa orang putih, kita lagi, wow. Yang bagi nasihat tu pun rasa hebat. Hebat boleh cakap nasihat orang putih kat orang ni. Kita yang dengar pun lebih apa ya? Lebih termotivasi dengan kata-kata orang putih tersebut. Saya bukan nak hina orang putih punya bahasa, tak. Tapi kenapa kita orang Islam lebih termotivasi, lebih bersemangat, lebih encourage, datang semangat bila diberi nasihat dalam bahasa orang putih. Walhal Al-Quran nasihat terbaik. Mungkin kita tidak mendalami bahasa Arab. Tengok muka surat 67 boleh. Muka surat 67. Ni yang ada kaitan yang orang putih kata tadi apa? Your current situation is not your final destination. Contoh. Ini salah satu contoh lah. Puan ni, Tuan ada? Tak ada Ustaz. Dia ada hal malam ni. Okey, baik, tak apa. Puan Mudrikah, tolong terjemah boleh Puan Mudrikah, muka surat 67. Ayat 140. 140. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu, yakni pada perang Uhud, mendapat luka,
maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang sama. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilitkan antara manusia agar mereka mendapat pengajaran. Dan agar Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebahagian kamu dijadikannya sebagai orang yang mati syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Okey. Terima kasih Puan Mudrika. Jadi kita dengar terjemah Puan Mudrika tadi, tak nampak macam Puan Mudrika baca betul lah. Tak nampak macam satu ayat yang memotivasikan hidup kita, betul kan? Berbeza dengan kalau saya cakap bahasa orang putih, your current situation is not your final destination. Jadi kita dengar orang putih dia cakap, betul juga. Walhal ayat yang Puan Mudrika baca tadi itulah terjemah ada orang putih kata tadi tu. Orang putih terjemah ni, Quran saya terjemah orang putih, dia kata apa? And so are the days good and not so good, we give to men by turns. Betul kan? Sama tak mana dengan your current situation is not your final destination? Sama tak mana dia? Puan ni sama tak puan ni? Okay? Sama lah kan? Tapi kita dengar yang ni tak menarik, betul kan? Sebab bunyi belakang dia tak sama mungkin, apa tak sama mungkin. Walhal ni Allah kata, masa ni sahabat-sahabat kita kata down lah sebab kalah Uhud. Sahabat-sahabat masa ni tengah down sebab kalah peperangan Uhud. Maka Allah Ta'ala nak pujuk mereka, Allah kata, itulah hari-hari yang kami gilirkan di antara manusia. Ada masa manusia ke atas, ada masa manusia kat bawah. Ada masa manusia itu menghadapi kebahagiaan, kegembiraan. Ada hari-hari yang dia akan menghadapi kemurungan, kesedihan. Ni Allah gilirkan, rotik. Ayat ni lah yang menyebabkan orang-orang Palestin hari ni masih stay kat negara dia. Kalau kita kata apa, ramai dah orang Palestin yang berhijrah datang Malaysia ke, pergi Indonesia ke, duduk England ke, ramai betul kan? So yang masih duduk sana tu kenapa tak nak keluar? Hijrahlah ke mana-mana negara yang bebas nak amal agama, tak ada orang nak tembak, tak ada orang nak kacau. Apa jawapan mereka ni? Ni ayat ni menjadi pegangan mereka. Dulu Malaysia pernah dulu kerajaan kita pernah cadangkan lah untuk ambil anak-anak mereka jadi anak-anak angkat dekat negara kita, kat Palestin. Ingat tak dulu? Maka Perdana Menteri dia masa tu, saya lupa nama dia. Dia kata tak. Dia yakin satu hari nanti apa yang orang Israel buat kat orang Islam, satu hari nanti Allah Ta'ala akan balas balik pada orang Israel. Ini dalil ayat dia guna. Allah Ta'ala akan buat turn. Hari ni kami diseksa, dianiaya. Kami yakin satu hari nanti Allah Ta'ala akan pusing balik. Israel pula akan kena dengan kami. Kami yakin hari itu akan datang. Orang mereka. Perdana Menteri mereka kata. Jadi kalau kamu orang Malaysia ambil anak-anak muda kami, bawa balik negara kamu, nanti bila sampai masa tu, siapa yang nak mempertahankan negara kami? Siapa yang nak lawan orang Israel kat negara kami? Dia tak bagi. Nampak? Orang yakin dengan ayat-ayat Quran. Okey? Jadi nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran sebenarnya kata-kata motivasi terbaik, kata-kata penasihat terbaik, tazkirah terbaik. Cuma kita mungkin apa sebab? Mungkin tak faham bahasa Arab satu. Yang kedua mungkin ustaz-ustaz kat Malaysia ni, termasuklah saya, dia punya interpretation tu kurang, betul kan? Cara menerangkan tu kurang, menyebabkan orang kita encourage, datang semangat. Surah Yusuf. Surah Yusuf ni surah yang terbaik untuk orang sedang dilanda masalah. Sahabat-sahabat kita ada yang join kelas hari Khamis, tengah hari sekarang masuk surah Yusuf. Surah Yusuf tu merupakan surah terbaik untuk orang sedang mengalami kesedihan. Nabi Yusuf diuji dengan orang yang menyusahkan hidup dia dalam family dia sendiri dan orang luar. Sampai kena penjara, sampai kena tuduh buat benda tak baik. Nabi Yusuf AS adalah contoh terbaik untuk orang yang sedang dilanda masalah. Sejak kecil terpisah dengan mak ayah. Siapa buat pisah? Abang sendiri buat pisah. Kena penjara, kena juruhan. Masuk penjara bukan kerana kesalahan dia, tapi kerana dia bersabar, akhirnya Allah bagi dia jawatan yang sangat tinggi dalam negara. Allah boleh buat pada kita juga. Jadi sepatutnya kisah-kisah macam itulah yang memotivasikan diri kita. Tapi kita hari ini lebih termotivasi dengan kata-kata orang putih. Tak salah pun saya tak kata anti orang putih ke tak ada masalah. Silakan. Kadang-kadang banyaknya kata-kata nasihat orang putih yang bila kita dengar kita termotivasi, tak apa, bagus, alhamdulillah. Tapi orang Islam sepatutnya kena lebih termotivasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah kata Al-Quran itu tazkirah. Tazkirah peringatan untuk berjaya dalam dunia, tazkirah peringatan untuk berjaya ke akhirat.
Kata-kata motivasi orang putih tu kebanyakannya untuk beri kita semangat hidup kat dunia ni je. Betul kan? Kata-kata motivasi orang putih tu kebanyakannya untuk beri kita semangat untuk hidup kat dunia ni je. Tapi Al-Quran ni kata-kata motivasi untuk kita lebih bersemangat untuk hidup lebih ke akhirat. Kebahagiaan lagi kekal ke akhirat. Orang Islam malah pergi perang. Berat. Bahasa kasar sikit, berat punggung nak pergi perang. Orang Islam yang lemah iman, termasuk para munafik, berat punggung nak pergi perang. Macam mana cara Allah encourage mereka? Macam mana cara Allah Ta'ala menaikkan semangat mereka? Tolong baca dia, Dr. Azizah tolong baca boleh Dr. Azizah, surah At-Taubah, surah At-Taubah. Orang Islam berat lagi perang, berat punggung nak pergi perang. Malah cinta dunia, masa tu musim panas, muka surat 193 ayat 38. 193 ayat 38. Boleh tak? Boleh. At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, kamu berasa keberatan, yakni suka menikmati kesenangan di tempat masing-masing. Adakah kamu lebih suka kepada kehidupan dunia daripada akhirat, sedangkan kesenangan hidup di dunia ini sangat sedikit berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak? Tengok. Motivasi untuk orang malas pergi perang, malas sembahyang, malas amal agama. Kamu malas jaga sembahyang, malas tahajud, malas baca Quran, seronok sekejap kat dunia. Sebab nak tidur lebih sikit, nak borak kosong lebih sikit, nak enjoyment lebih sikit, sampai tak ada masa nak jaga sembahyang, tahajud, tak ada masa nak solat duha, tak ada masa nak solat sunat yang lain. Kamu lagi suka tenang kat dunia ni ke berbanding dengan akhirat? Malah nak buat apa-apa amal. Sedangkan dunia dengan akhirat sikit sangat. Tengok ni Allah encourage kita untuk kita teruskan beramal untuk akhirat. Jadi ayat orang putih mana ada cerita pasal akhirat sangat. Ayat orang putih yang bagi kita nasihat tu kebanyakannya ayat-ayat untuk kita teruskan kehidupan dengan baik, untuk kita teruskan kehidupan dengan lebih semangat. Itu je lah. Tak ada masalah pun kita nak sampaikan kata-kata nasihat orang putih, tak ada masalah pun. Tetapi orang Islam sepatutnya lebih ter-encourage, termotivasi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Cuma bila sebut tazkirah, dia kena berkali-kali. Baru dia akan memberi kesan pada hati, baru akan memberi kesan pada jiwa. Kalau sekali dua, sebulan sekali, dia susah nak beri kesan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Taha. Tengok surah Taha boleh ya? Tolong baca surah Taha. Puan Salmah tolong baca boleh? Puan Salmah, surah Taha ya. Surah berapa Ustaz? Sekejap, saya cari buku surat. Yang penting kena berkali-kali ya. Penting kena berkali-kali. Muka surat 319 ayat 113. 319 ayat 113. 113. Bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami menjelaskan berulang kali di dalam sebahagian daripada ancaman agar mereka bertakwa, agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Apa poin saya? Terima kasih Puan Salma. Apa poin saya? Poin saya ialah kami menerangkan berkali-kali. Okay, Allah kata demikianlah kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan kami explain repeatedly. Kami terangkan berkali-kali. Tujuan dia agar mereka bertakwa dan agar mereka ambil peringatan, ambil pengajaran terhadap apa yang disampaikan tersebut. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama, kita kalau ada anak murid yang jenis tak dengar kata, kita baru nasihat 3 kali dah give up. Ustaz, macam mana nak buat anak saya ni? Dah cakap banyak kali tak jadi. Berapa kali cakap? 4 kali. 4 kali tak jadi lagi. Satu kajian daripada universiti kat US, saya lupa nama universiti tu, dia kata manusia ni akan taat, akan dengar, akan ikut setelah dicakap pada dia sebanyak 279 kali. 279 kali baru masuk, baru dengar, baru faham, baru ada keinginan nak buat tu. Okey? Baru nama universiti tu Kajian Psikologi University Stanford US. Ni yang ada sahabat bagi saya lah. Yang kajian tu dibuat di University Stanford US.
Manusia ni akan dengar, akan ikut, akan taat bila dia dengar benda tu sebanyak 279 kali. Okey? Jadi, kita nak anak kita berubah, anak murid kita dengar cakap, contohlah kita baru 5-6 kali cakap tak berubah pun. Kita tanya diri kita lah, kita ni bila baru start berubah? Adakah masa kita 17-18, mak ayah kita nasihat kita tu berubah? Tak juga. Betul kan? Kita dulu pun, Masya Allah lah, kita tahu kehidupan kita masing-masing. Jadi, Al-Quran ni tazkirah, pertama. Yang kedua, Quran ni kena disampaikan berkali-kali. Sebab tu, sangat rugi orang Islam yang dalam seminggu, kehidupan dia langsung tak dengar Al-Quran. Orang Islam yang dalam satu minggu ni, kehidupan dia langsung tak dengar Al-Quran. Tak kisahlah kalau orang lelaki tu, mungkin dia tak ada masuk ke Al-Quran. At least dia pergi khutbah Jumaat, orang lelaki kan, dia pergi solat Jumaat dengar khutbah. Dalam khutbah tu ada penyampaian Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau jenis lelaki yang datang lambat, orang nak sembahyang baru datang contohlah. Jadi dalam seminggu tu, tak ada langsung dengar ayat Quran. Rugi sangat. Sedangkan Quran inilah nasihat terbaik, motivasi terbaik. Pelajar-pelajar malas kat sekolah, cikgu kena panggil pakar motivasi, nak bagi motivasi pada pelajar-pelajar. Syarikat-syarikat kerajaan terpaksa buat, kadang-kadang setiap tahunan ada program team building, kata-kata motivasi untuk naikkan semangat bekerja dengan lebih jayanya. Bayar mahal kan? Betul? Tapi Al-Quran yang Masya Allah, Allah Ta'ala bagi Masya Allah untuk kita dengar hari-hari, untuk kita menghayatinya agar hidup kita lebih bersemangat. Agar hidup kita lebih termotivasi. Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Jadi Allah kata Quran ni tazkirah. Jadi penasihat terbaik adalah Al-Quran. Kalau tak ada kalau tak ada masa nak dengar nasihat, kalau tak ada masa nak dengar masuk kelas-kelas agama, kita baca terjemahan Al-Quran tu pun dah cukup baik. Kita baca terjemahan Al-Quran sendiri pun dah cukup baik untuk memberi kesan pada diri kita. Cuma tak sama lah kan, baca buku motivasi dengan mendengar kata-kata motivasi. Sama tak kesan dia? Okay, tak sama. Di samping kita baca, kita dengar juga nasihat-nasihat, tazkirah. InsyaAllah kita akan lebih termotivasi. Motivasi yang orang lain cakap, bukan perkara agama lah. Hanya untuk berjaya kat kehidupan dunia. Tapi Quran memberi motivasi pada kita untuk kita berjaya dunia dan untuk kita berjaya akhirat. Okey, baik, ayat 16. Ayat 12. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 585 ayat yang ke-12. Maka man siapa yang syaa dia mahu, okey. Zakarahu, dia mengingatinya. Okey. Zakara ni ingat. Okey. Pendek je ayat ni. Kalau terjemahkan dia, Puan Nur Zakiyah, boleh Puan Nur Zakiyah, ayat yang ke-12 ni. Ustaz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka siapa yang dia mahu, dia mengingatinya. Okey. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama Ustaz. Allah kata Quran ni tazkirah. Tu Allah beritahu. Harga Quran ni, nilai ni tinggi. Apa dia? Tazkirah. Yang akan memberi kita kejayaan dunia akhirat. Yang akan memotivasikan hidup kita bukan sekadar berjaya kat dunia, berjaya kat akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah Allah SWT beritahu Quran ni apa sifat dia, apa kelebihan dia, apa keistimewaan dia, maka Allah offer. Siapa nak, dia kena ambil. Cuma, dalam ilmu bisnes, bila peluang tu datang, maka kalau kita tangguh-tangguhkan untuk rebut peluang, kita akan dapat kejayaan lambat. Sebab peluang tu datang, tapi kita, nantilah, minggu depan lah, bulan depan lah, saya buat, minggu depan lah saya mula. Maka kita akan berjaya, tapi lambat. Dalam ilmu bisnes, bila? Sekarang. Bila nak mula berjaya? Sekarang. Bila nak mula bisnes? Sekarang. Bila nak mula buat sungguh-sungguh? Sekarang. Tu, dalam ilmu bisnes, dia ajar kita buat sekarang. Bukan tangguh. Orang yang tangguh ni nanti ni orang yang lambat berjaya. Jadi dalam ayat ini sebenarnya kalau kita mendalami grammar, dia nak beritahu siapa yang nak ambil sekarang. Siapa yang nak ingat betul-betul sekarang. Siapa yang nak ambil pengajaran sekarang. Siapa yang nak ambil Quran ni sebagai peringatan sekarang. Mana sekarangnya Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Arab sekiranya ada wa dan fa. Lepas satu ayat, lepas tu nak masuk perkataan baru ke ayat baru, ada wa ataupun ada fa. Terjemah wa dan, terjemah fa maka.
maka dia akan beri makna ada tempoh masa. Ada gap masa, ada ruang masa. Contoh kita tengok page yang sama ni 585 ni. Contoh, saya tunjuk je dulu lah page yang sama 585 ni. Ayat 19, 20, 21, 22. Boleh tak tengok? Okey. Ayat 19, 20, 21. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Daripada air mani Allah ciptakannya, lalu maka Allah Ta'ala tetapkan kehidupan dia. Summa kemudian Allah Ta'ala mudahkan jalan dia. Summa kemudian Allah mematikannya. Ayat 21. Summa kemudian Allah mematikannya. Fa'akmarah, lalu Allah mengkuburkannya. Tuan-tuan, lepas orang tu mati, adakah terus masuk kubur? Mati pukul 5, 51 minit tu dalam kubur. Ada tak orang macam tu? Tak ada. Ada gap masa, betul? Antara dia mati dengan masuk kubur. Tengah hari ke, 2-3 jam ke, paling lama 1 hari. Ada gap masa. Jadi bila ada gap masa, ada fa. Betul? Ada fa. Fa tu maksudnya ada ruang masa. Tak kisah sekejap ke lama tu. Jadi ayat kita sekarang, antara sya'a, ayat kita sekarang, saya tulis kat skrin. Siapa yang nak sya'a, kan? Sya'a, zakara. Antara sya'a dengan zakara, ada tak wa ataupun tak ada. Ataupun fa, ataupun summa. Ada tak? Tak ada. Jadi bila antara sya'a, saya tulis kat skrin ni ya, maafkan tulisan cincang-cincang ya, tapi yang penting kita dapat. Antara sya'a dengan zakara tidak ada langsung gap mana-mana huruf. Wow, tak ada fa, tak ada summa, tak ada. Dia maksudnya Allah kata, siapa yang nak, dia kena terus jadikan Quran sebagai zakara, peringatan untuk dia. Jadi orang yang nak berjaya dengan Quran ni, dia tak boleh kata nanti dululah. Saya bukan tak yakin Quran ni penting. Saya bukan tak percaya Quran ni penting. Saya percaya Quran penting, Quran hebat, Quran besar, Quran tu sumber kejayaan dunia akhirat, saya yakin. Tapi nanti dululah. Saya sibuk sekarang. Saya banyak kerja penting. Saya nak fokus kaya gila-gila dulu. Sudah saya kaya, saya main masuk kelas. Bukan setiap minggu. Sehari 7 kali. Contohlah. Contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang nak berjaya dengan Al-Quran, orang yang nak jadikan Quran sebagai tazkirah, sebagai pedoman hidup di dunia akhirat, dia tak boleh ada sifat nanti-nanti. Nanti. Dia kena terus ambil Quran tu sebagai peringatan dalam kehidupan dia. Ni nasihat yang baik. Jadi sebab tu, kalau kita belajar grammar, kita nak beritahu, bila tidak ada wafa dan summa, maka dia akan beri makna terus. Contoh. Allah puji orang-orang bertaubat. Allah puji orang-orang yang menyesal. Tetapi, Allah puji orang yang segera bertaubat, segera menyesal. Ya? Orang bertaubat, menyesal terhadap dosa, semua Allah puji. Tapi Allah lagi suka, ni sifat orang bertakwa, dia segera. Jadi mana mari segera? Tolong baca dia Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah. Boleh Ustaz. Surah Ali Imran. Ayat 130, muka surat 67. Muka surat 67, ayat 133, 134, 135. 133, 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Terima kasih Puan Maisarah. Segera. Kalau tengok ayat dia, muka surat 167 ni, ayat 135. Saya baca ayat dia boleh? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Lepas anfusahum tu, tak apa terjemah anfusahum. Apa terjemah zalamu lah? Zalamu, mereka menzalimi. Anfusahum, diri-diri mereka. Lepas anfusahum, tidak ada wa, tidak ada fa, tidak ada summa. Terus zakaru. Sebab tu terjemah segera. Dengar terjemah tadi segera kan? Mari mana perkataan segera tu? Datang mana perkataan segera tu? Bahasa Arab kalau nak terjemah segera, kena datangkan perkataan mubasyaratan. Terus. Tu kena datangkan perkataan mubasyaratan. Nak tunjuk segera. Tapi dalam ayat ni, mana perkataan segera? Tak ada perkataan segera. Jadi daripada mana datang terjemah segera?
Sebab di antara anfusahum dengan zakaru, tidak ada wa, tidak ada fa, tidak ada summa, maka Allah puji mereka. Orang takwa ni bukan takwa dosa langsung. Orang takwa ni orang yang bila buat benda maksiat, bila menzalimi diri mereka, mereka segera ingat pada Allah, tak baik ni, tak boleh ni, bahaya kalau mati ni. Terus taubat istighfar pada Allah Ta'ala. Nampak? Segera. Dia tuan-tuan dan puan-puan. Masalah orang Islam ini bukan tak tahu, tak yakin, tak percaya. Tahu, yakin, percaya. Quran lah penasihat terbaik. Quran lah pentazkirah terbaik. Quran lah motivator terbaik. Tapi apa masalah dia? Nabi SAW sebut sifat kita suka bertangguh. Nabi kata dalam sebuah hadis, nikmatani maghbunun fiha kathirun minan nas. Dua nikmat yang menyebabkan manusia tenggelam. Ramai manusia tenggelam dalam nikmat tersebut. Lalai, leka, cuai dalam nikmat tersebut. Apa dia? As-sihhatu wal farahu. Sihat dan masa lapang yang banyak sangat. Okey? Oleh kerana sihat, jadi menyebabkan kita tak terfikir pun untuk kembali pada Allah. Masa lapang banyak sangat menyebabkan kita fikir untuk enjoy, relax. Jadi kita tak fikir pun untuk mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Okey? Bila Allah bagi sihat, bila Allah bagi masa lapang, maka kita banyak lalai dengan dua perkara. Dah sakit, dah dekat ujung nyawa, barulah nak cari Quran. Barulah nak kembali pada Allah. Alhamdulillah lah kalau sempat. Takut-takut kalau tak sempat, na'udzubillah. Okey, baik. Ayat ni menunjukkan bahawasanya, Allah Ta'ala bagi pilihan pada manusia. Betul kan? Ayat ni Allah kata siapa nak, dia boleh ambil Quran sebagai tazkirah. Maknanya siapa tak nak, dia tak nak. Dia pilih untuk tak nak. Jadi ayat ni nak beritahu, Allah Ta'ala beritahu manusia ni ada pilihan. Siapa yang nak pilih Quran, pilih. Siapa tak nak pilih Quran, tak apa. Tapi adalah ancaman untuk dia. Nanti Allah beritahu ancaman untuk dia. Contoh, ayat macam ni juga. Muka surat 583. Boleh tak? Muka surat 583. Tolong baca dia Puan Nur Hidayah Ahmad. 583 ayat 39. Ini menunjukkan bahawasanya Quran ni bagi pilihan. Ayat berapa Ustaz? 39. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka siapa yang mahu, tentu dia mengambil jalan kembali, iaitu beramal soleh kepada Tuhannya. Terima kasih Puan. Ya, siapa yang mahu? Hari kiamat yang benar, siapa yang nak, maksudnya nak menuju akhirat dengan selamat, nak menuju akhirat dengan bahagia, maka tentu dia akan kembali, kembali jadi orang yang beramal sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan. Tapi selepas Allah bagi pilihan tu, Allah Ta'ala bagi ancaman. Contoh lagi satu. Di semua ni Allah Ta'ala kata siapa yang nak. Surah apa ya? Surah Al-Kahfi. Tolong baca Puan Aliza boleh? Puan Aliza, Surah Al-Kahfi ya. Muka surat 297 ayat 29. Ayat 29 Ustaz. Ya, 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Okay, cukup Puan. Panjang lagi ayat dia kan? Okay. Jadi ayat-ayat macam ni Allah kata siapa nak beriman, siapa nak kafir, biar dia kafir. Jadi ke akhirat nanti setiap orang akan dipersalahkan, diazab kerana pilihan diri dia sendiri. Dia yang pilih, dia nak jadi kafir. Dia nak pilih untuk tak nak menuju akhirat. Tak maksudnya tak nak beramal untuk akhirat. Dia sendiri yang nak pilih untuk mengabaikan Quran. Sedangkan sekarang Allah offer. Allah Ta'ala offer. Siapa yang nak, dia boleh ambil Quran tu sebagai peringatan. Dia ingat Al-Quran, dia beramal dengan Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ni, dia akan beri manfaat. Dia akan beri pengajaran bila kita selalu ingat. Kalau kita lupa Al-Quran, kalau kita ingat ni, satu ingat hafalan lah.
Lagi satu penting, ingat dia punya isi-isi. Ingat isi-isi dia, ingat ancaman-ancaman dia, ingat nasihat-nasihat dalam dia. Barulah Quran itu akan memberi manfaat. Kadang-kadang setengah orang tu dia hafal Quran, baguslah. Hafal Quran, boleh ingat Quran, baguslah. Tapi dalam masa yang sama, dia tak faham pun apa ancaman, apa peringatan, apa nasihat Allah bagi dalam Quran, maka tidak ada faedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Quran ni dia akan dapat faedah bila ingat. Contoh, ni Taurat lah. Allah kita pasal Taurat. Samalah juga. Taurat akan dapat, kita akan dapat manfaat bila seorang tu ingat. Contoh, tengok ni pasal Taurat tapi saya nak relatekan dengan Quran samalah. Puan Izian boleh. Puan Izian Wahidah tolong baca muka surat 173 ayat atas sekali. 173. Nah, ni pasal Taurat tapi samalah, Quran pun sama juga. 173 ayat atas. 171 Ustaz. Ya, 171 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang disebut di dalamnya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Okey, terima kasih Puan Izian. Tengok, ni Taurat ni. Ada satu ayat lagi sama macam ni juga. Tak apa, yang ni dulu. Allah bagi Taurat pada Bani Israel, mereka tak nak ambil. Lalu Allah Ta'ala ancam mereka angkat gunung botak kepala. Akhirnya mereka terima. Lalu Allah kata, peganglah dengan teguh. Taurat ni pegang dengan teguh dan ingat. Ingat apa? Ingat lafaz ataupun ingat dia punya ancaman-ancaman dia, nasihat-nasihat dia. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Taurat, Al-Quran, apa saja kitab akan jadi manfaat pada diri kita bila kita ingat. Ingat apa? Nak kena ingat lafaz. Oh, nak kena ingat lafaz, kena masuk sekolah tafsir dulu lah. Boleh ingat lafaz? Tak. Ingat lafaz tu bukan satu kewajipan. Ingat lafaz Quran bukan satu kewajipan bagi diri kita. Kalau ingat lafaz Quran satu kewajipan bagi diri kita, berdosalah orang tak masuk sekolah tafsir. Tapi itu kewajipan dia apa? Ingat ancaman-ancaman Allah, peringatan-peringatan Allah, nasihat-nasihat Allah, itu satu kewajipan. Ini macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat tuan-tuan dan puan-puan? Kuliah-kuliah agama, tazkirah agama, tak kisah ustaz datang masjid kita ke, orang datang surau kita ke, ustaz datang ofis kita ke, itu semua memperingatkan kita tentang Al-Quran. Jadi Quran akan memberi manfaat, Taurat akan beri manfaat bila kita ingat. Ingat apa? Ingat lafaz pun bagus, dapat pahala, tapi yang wajibnya ingat ancaman-ancaman Allah dalam Quran. Ingat peringatan-peringatan Allah dalam Quran. Banyak ingat peringatan ancaman Allah dalam Quran, barulah datang takwa. Kalau tak, dia tak datang takwa lah. Dia tidak datang takwa. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Jadi ayat 171 surah Al-A'raf ni sama juga macam ayat 10, muka surat 10, ayat 63 surah Al-Baqarah. Saya bacalah, sama je ayat dia. Wa id akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sama je pasal tu juga. Okey. Ambillah apa yang kami berikan pada kamu dengan sungguh-sungguh dan ingatlah apa yang kami berikan di dalamnya, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mendengar tazkirah, mendengar nasihat-nasihat daripada Quran juga boleh mendorong kita untuk jadi lebih bertakwa. Okey, seterusnya masuk ayat baru. Ayat yang ke 13. Fi dalam ni cerita pasal Quran ya. Fi dalam suhufin, lembaran-lembaran. Suhufin, lembaran-lembaran. Mukarramatin, yang mulia. Mukarramatin, yang mulia. Marfu'atin, yang tinggi. Marfu'atin, yang tinggi. Ru'asannya rafa'a. Marfu'atin, yang tinggi. Mutahharah, lagi suci. Mutahharah, lagi suci. Okey, baik. Siapa yang belum terjemah lagi? Saya rasa macam semua dah. Tapi kalau ada siapa yang belum lagi? Tuan Haji Nasaruddin ada? Ada Ustaz. Okey. Kalau terjemah mana? 585 ni ayat 13 dan ayat 14. 13, 14 Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah 14, yang ditinggikan dan disucikan. Okey. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Apa maksud ayat ni? Kan tadi Allah cakap ke Nabi, jangan buat macam tu. Ayat mula-mula kita. Maksudnya, jangan kamu memberi tumpuan lebih pada orang musyrikin untuk sampaikan Quran pada mereka. Dalam masa yang sama, kamu abaikan sahabat kamu yang sungguh-sungguh nak dengar pengajaran nasihat pada kamu. Maka Allah cerita tentang Quran. Tadi Allah Ta'ala siapa nak ambil ingatan. Allah nak beritahu, katakanlah orang tak nak ambil Quran sebagai peringatan. Orang tak nak terima Quran itu sebagai kitab yang membantu keselamatan dunia akhirat. Orang tak nak terima Quran itu sebagai satu kitab yang boleh jamin kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Orang tak nak terima Quran itu sebagai kalamullah yang Allah bagi untuk kebaikan manusia. Orang tak nak terima. Allah nak beritahu, kalaupun semua orang tak nak terima Quran itu hebat, mulia, tinggi daripada Allah, Quran itu memang hebat sejak azal ini. Allah nak beritahu, betapa ramai orang tidak menerima Al-Quran, walaupun orang kafir tidak menerima Al-Quran. Nabi sungguh-sungguh sampaikan Al-Quran, tapi tak ada seorang pun nak terima. Contoh, Nabi bermati-matian menyampaikan Al-Quran, tapi semua orang reject Nabi. Contoh. Maka Allah nak beritahu, perkara itu sedikit pun tidak akan menjatuhkan kemuliaan ketinggian Al-Quran. Hari ini orang kutuk Quran, orang reject Quran, orang bakar Quran, orang bidak Quran, ada hari ini. Orang mencari kesalahan Quran, orang mencela kuku Quran, ramai hari ini. Allah nak beritahu, walaupun ramai ejek, kutuk, cela, maki, menolak Al-Quran, bakar, bidak dan sebagainya, Al-Quran sentiasa mulia. Tidaklah kutukan, kecaman, sindiran, penolakan daripada manusia menyebabkan Quran itu hina. Kalau Kelantan panggil, orang kutuk macam mana sekalipun, orang ejek macam mana sekalipun, orang reject macam mana sekalipun, tak degih sikit abu, orang Kelantan panggil. Tak degih ni maksudnya not affected. Berapa ramai orang reject dia, berapa ramai orang kutuk Quran, Quran tu sentiasa tinggi. Ni Allah nak beritahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi Allah offer kan? Allah offer. Allah offer apa tadi? Siapa nak ambil Quran sebagai peringatan, maka dia ambil. Siapa tak nak ambil, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau niaga, contoh, saya pergi kat pasar malam, saya cerita pasal produk saya. Ni produk saya bagus, gini, produk saya cerita, betul kan? Sejam saya cakap pasal produk saya. Lepas tu saya tanya, okey, siapa nak beli? Siapa nak beli? Tengok-tengok yang dengar sejam saya cakap pasal produk saya, seorang pun tak nak beli. Seorang pun tak nak beli. Saya cerita sejam pasal kelebihan produk kesihatan saya ini. Ni produk kesihatan saya ni kelebihannya gini. Doktor ni kata bagus, doktor ni kata bagus, saintis ni kata bagus produk saya. Contohlah. Tiba-tiba, sejam saya cakap, beratur-atur orang depan saya, tak ada seorang pun yang nak beli. Maka apa pandangan orang pada produk saya masa itu? Tuan-tuan dan puan-puan, apa pandangan orang pada produk saya masa itu? Boleh siapa nak jawab? Ada tak siapa-siapa nak cuba jawab? Tak baguslah produk saya. Percayalah kepada produk tu. Ya, tak bagus. Siapa dia puan ni? Tak dengar puan ni. Tak percaya pada produk tu. Tak percaya Tak percaya pada produk tu, tak bagus. Betul? Produk tak bagus, orang tak percaya. Satu lagi orang akan pandang rendah pada produk saya, betul? Orang akan rendah pada produk saya. Tapi kalau produk saya, orang kaya-kaya pakai. Orang yang ada nama pakai. Perdana Menteri pakai, raja-raja pakai produk saya. Maka orang akan pandang tinggi produk saya. Tapi kalau tak ada seorang pun nak beli produk saya duk elak-elak, tak ada orang nak beli, maka orang kata elak, produk sampah tak ada orang nak beli. Ini contoh, barang-barang duniawi. Itulah hakikatnya. Lagi ramai orang beli, lagi orang tahu kualiti produk tersebut. Dan orang yang beli itu pula orang kaya-kaya, orang ada nama, orang ada jawatan, orang ada pangkat, lagi orang tahu kualiti produk tersebut. Contoh. Itulah barang-barang duniawi. Hakikatnya macam tu. Tapi Al-Quran Allah nak beritahu, walaupun orang tak nak ambil, orang tak nak terima, orang tak nak bawa dalam kehidupan dia, orang tak nak bawa dalam diri dia, Al-Quran ini, Al-Quran sentiasa mulia, sentiasa tinggi. Al-Quran sentiasa mulia, sentiasa tinggi. Kat mana? Pertama Allah kata, Al-Quran ini berada dalam lembaran-lembaran yang mulia, ditinggikan lagi suci. Kat mana lembaran-lembaran yang mulia ini? Kat mana lembaran-lembaran yang mulia? Tuan-tuan dan puan-puan, maksud ayat ni macam ni. Quran Allah kata, berada dalam lembaran. Yang kedua, tinggi. Yang ketiga, suci. Lembaran tu lembaran mulia, pertama. Kedua, tinggi. Ketiga, suci. Kat mana? Lembaran. Baik.
Maksud lembaran kat sini, yang tinggi kat sini adalah di langit dunia. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran melalui Jibril. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui Jibril daripada Lauh Mahfuz. Quran tu turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia melalui Jibril. Dalam bentuk apa? Buku ke? Dalam bentuk buku. Lembaran ni kan buku. Kan? Tak. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran daripada Jibril, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam bentuk kalam. Bunyi, suara. Tidak ada dalam bentuk tulisan. Habis itu ni suhuf Quran ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada malaikat-malaikat yang berada di langit dunia, lalu mereka imla. Imla ni kita panggil dictate. Malaikat Jibril baca, dia orang tulis. Malaikat Jibril baca, malaikat-malaikat kat langit dunia tulis. Jelas? Quran ni turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia satu malam. Dalam masa satu malam. Malam apa satu malam tu? Malam apa tu kita panggil? Satu malam. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yes, Lailatul Qadar. Malam itulah malam Lailatul Qadar. Daripada langit Lauh Mahfuz ke langit dunia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Satu malam. Jadi malaikat buat turun, lalu malaikat Jibril membacakannya pada para malaikat. Para malaikat menulisnya dalam lembaran-lembaran. Itulah maksud dalam lembaran-lembaran yang suci. Macam mana bentuk lembaran tu? Kertas macam kita ke? Kertas daripada emas ke? Kertas daripada perak ke? Wallahu a'lam. Yang penting di dalam bentuk lembaran-lembaran. Kita jangan bayang macam kertas kat tempat kita. Jangan bayang macam tu. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, tinggi. Kenapa tinggi? Dia berada kat tempat yang tak boleh ditembusi oleh makhluk-makhluk lain untuk naik melihatnya. Yang ketiga, suci. Makna suci apa? Makna suci ialah kitab tersebut tidak ada sedikit pun tokok tambah daripada jin, syaitan ataupun mana-mana makhluk yang cuba untuk menokok nambahnya. Contoh, orang kafir kata Quran ni adalah kata-kata syaitan. Memang malaikat turun Jibril turunkan wahyu pada Nabi, tapi ada tokok tambah daripada syaitan. Maka Allah jawablah tuduhan mereka tu. Kat mana Allah jawab? Surah Syu'ara. Tengok page 376. Boleh? 376. Tolong baca Puan Izawani 376. Surah Syu'ara. Allah nak beritahu macam mana kamu boleh kata Quran tu dicampur adukkan dengan kata-kata syaitan. Ayat 210, 211, 212. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syaitan-syaitan dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat demikian dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya. Sesungguhnya, mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh Jibril. Terima kasih Puan Izawani. Orang kafir tuduh Quran tu campuran kata-kata malaikat dengan kata-kata syaitan. Allah kata macam mana syaitan buat turun Quran. Dia dengar Quran pun sakit hati, sakit telinga. Dia tak mampu nak mencuri dengar. Ya, malaikat-malaikat. Ya, malaikat-malaikat ada ditugaskan menjaga langit. Jaga langit untuk apa? Jaga langit. Jaga langit agar syaitan-syaitan ni, jin-jin ni tak berjaya menembusi langit untuk mendengar berita-berita daripada langit. Mana ayat dia? Surah Al-Hijr. Ya, surah Al-Hijr. Tolong baca dia, Puan Nik, muka surat 263. 263 ayat 16, 17, 18. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya kelihatan indah bagi orang yang memandangnya. 17. Dan kami menjaganya daripada setiap gangguan syaitan yang terkutuk. 18. Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita tetapi dapat didengar oleh malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang benderang. Terima kasih Puan ni. Syaitan-syaitan cuba nak curi dengar isi-isi Quran yang disampaikan oleh Jibril, yang ditulis, yang dibaca oleh para malaikat, tetapi mereka tak dapat curi dengar kerana malaikat baling kat dia semburan api. Jadi, macam mana kamu kata Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad ada campur aduk kata-kata syaitan? Tak mungkin. Sebab tu Allah kata apa? La yamassuhu illal mutahharun. Quran tu
pure 100% turun daripada malaikat kepada Nabi Muhammad tanpa campur aduk kata-kata siapa pun, tanpa sedikit pun bisikan daripada syaitan. Mana dalil dia? Lihat muka surat 537. 537 ayat 77 sampai 81. Ayat ni tidak ada kaitan dengan bab wudu. Kalau baca dia Puan Mudrikah, boleh Puan Mudrikah? Surah Waqiah ni 537. Ayat 77, 78, 79, 80, 81. Nombor apa Ustaz? Page 537. Okay. Ayat 77, 78 sampai 81. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. 38, dalam kitab yang terpelihara, yakni Lauh Mahfuz. 29, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. 80, diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. 81, apakah kamu menganggap remeh berita ini, yakni Al-Quran? Terima kasih Puan Mudrika. Poin saya mana? 79 tu. Quran ni kitab yang mulia, di Lauh Mahfuz, tersimpan di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Siapa hamba-hamba disucikan tu? Bukan kita, bukan ayat ni nak beritahu kita nak ambil wuduk, kita nak pegang Quran kena pegang wuduk. Tu bukan ayat dia, ni bukan dalil dia. Siapa nak pegang Quran kena ambil wuduk. Mana dalil dia? La yamassuhu illal mutahharun. Kena suci bersih dulu baru pegang Quran. No. Ya, tu hukum fiqh lain, tu berdasarkan hadis. Tetapi ayat ni nak beritahu Quran ini tidak ada yang dapat menyentuhnya sebelum diturunkan pada Nabi Muhammad, melainkan makhluk-makhluk yang disucikan. Siapa dia? Malaikat. Jadi Quran ini turun tidak ada langsung tokok tambah, tidak ada langsung ubah suai. Kerana apa? Yang turunkannya, yang pegang di Lauh Mahfuz, yang bawa daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang tulis dalam lembaran-lembaran yang tinggi, yang suci tadi, siapa? Semuanya malaikat-malaikat mutahharun. Malaikat-malaikat yang suci, yang tak makan benda-benda pelik, yang tak buat benda pelik-pelik, yang tak tengok benda-benda lalai. Jadi tak mungkin berlaku pada malaikat tadi tokok tambah. Tak mungkin berlaku pada malaikat tadi lupa, tersilap, tak mungkin. Itu maksud ayat ni. Sebab tu Allah kata Quran ni walaupun ramai orang reject, ramai orang kutuk, ramai orang tak nak terima, dia mulia tersendiri. Dia hebat, dia tinggi, dia tetap mulia dengan diri dia sendiri. Maksudnya tak adalah kata kalau makin ramai orang terima Quran, makin naik. Makin ramai orang terima Quran, makin naik tahap ketinggian dia, makin tinggi tahap kemuliaan dia. Quran ni kalamullah. Quran ni kalamullah. Quran ni adalah kalamullah, kata-kata Allah. Di sebagaimana Allah tetap mulia, tetap agung, tetap hebat, walaupun manusia tak nak sembah dia. Kan? Ramai-ramai manusia semua tak nak sembah Allah, tak nak mengaku Allah itu Tuhan, tak nak sujud pada Allah. Adakah menyebabkan tahap keagungan Allah menurun? Tahap kemuliaan Allah menurun? No. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tinggi, hebat, mulia, perkasa walaupun tak ada orang sembah dia, macam itulah juga Quran sentiasa hebat, tinggi, mulia, suci walaupun tak ada orang nak beriman dengan dia. Itu maksud ayat ni. Lagi pula Allah sebut dalam Quran, kitab-kitab lain telah berlaku tokok tambah. Kitab-kitab lain Allah turunkan pure daripada Allah kepada Nabi, daripada Allah kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, pure. Benar, Quran tu betul. Daripada Allah turunkan kepada Nabi Musa, betul. Diturunkan kepada Nabi Isa, betul. Taurat lah, Taurat, Injil, Zabur. Tetapi telah berlaku tokok tambah. Telah berlaku tokok tambah kepada kitab-kitab tersebut. Siapa yang kata? Allah yang kata. Okey. Tengok surah, kita refer dua ayat. Muka surat 60. Ni nak cerita tokok tambah yang ada dalam Taurat. Muka surat 60. Tolong baca dia. Wan Nur Zakiyah tolong baca muka surat 60. Ayat atas sekali. Ni Allah cerita tokok tambah yang berlaku dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Ayat 78 Ustaz. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya dalam kalangan mereka nescaya ada segolongan yang memutarbelitkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka
yang mereka baca itu sebahagian daripada kitab, padahal itu bukan daripada kitab, dan mereka berkata itu daripada Allah, padahal itu bukan daripada Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Okey. Ni Allah sebut. Terima kasih Puan Nauzakia. Orang Yahudi, ayat-ayat kitab Taurat tu dia baca, dia tukar tambah ikut suka selera dia. Lalu dia kata ni daripada Allah, sedangkan tu bukan daripada Allah. Satu. Yang kedua, ingat muka surat 11. Tolong baca Puan Maisarah muka surat 11. Muka surat 11, ayat yang 75. 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya. Padahal mereka mengetahuinya. Ada soal. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Mereka dah faham Taurat tapi mereka ubah suat. Ikut selera hati mereka. Ayat-ayat yang tak kena dengan jiwa mereka, tak kena dengan bangsa mereka, mereka ubah suat. Itu berlaku dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Tapi Al-Quran, apa Allah kata? Tolong baca Puan Samah boleh? Page 262. 262. Ya? Siapa Ustaz? 262 surah Al-Hijr 262 ayat yang ke 9 ayat yang ke-9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Terima kasih Puan Salma. Memelihara daripada apa? Memelihara daripada sebarang ubah suai, tokok tambah. Okey, memelihara daripada sebarang penipuan. Sampai hari kiamat, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran tetap terpelihara. Tapi dalam kitab Taurat, dalam Bible, kita akan tengok berbagai-bagai kontradik. Kenapa berlaku berbagai-bagai kontradik? Kerana kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang ada hari ini telah pun berlaku ubah suai dalamnya. Siapa ubah suai? Orang-orang mereka sendiri ubah suai ikut hawa nafsu mereka. Tapi Al-Quran Allah pelihara. Tidak akan hilang. Pertama, Al-Quran tidak akan hilang. Tak ada, walaupun negara-negara kafir bersepakat, bersetuju untuk hapuskan Quran daripada muka bumi, benda itu tak akan berlaku. Itu satu. Kerana apa? Kerana hari ini ramai orang yang Allah Ta'ala lahirkan, yang Allah Ta'ala buat boleh hafal Quran sebiji-sebiji. Ada yang boleh hafal Quran sebiji-sebiji tapi tak kerti nak tulis balik. Ada yang boleh hafal Quran sebiji-sebiji, bukan sekadar boleh hafal sebiji-sebiji, bahkan boleh tulis balik sebiji-sebiji. Dengan huruf dia, dengan barisnya. Kalau kita tengok sejarah, dulu-dulu Belanda masa dia datang ke Indonesia, dia telah buang ulama-ulama Indonesia ni di South Africa. Dia buang ulama-ulama ni South Africa. Ini ditulis oleh Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Dia kata, salah seorang ulama Indonesia yang dibuang ke Afrika adalah namanya Syekh Yusuf Tajul. Namanya adalah Syekh Yusuf Tajul. Dia ni orang Indonesia dibuang ke South Africa. Selai pinggang. Mana dia bawa Quran apa semua? Tak ada. Tapi kerana hafalan Quran dia hebat, kat sana dia boleh tulis balik Quran. Tulis balik Quran dia ajar Quran kat sana. Waktu ada orang Malaysia pergi South Africa, kat South Africa kalau kita tengok banyak jalan-jalan nama macam Indonesia punya jalan. Dan ada orang Malaysia pergi kat South Africa, dengar anak-anak orang sana belajar mengaji, alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan pun. Orang South Africa. Bila tanya dia kata, tak, ni ajar bahasa asal nenek moyang kami. Biarlah dia kata macam tu. Itu salah satu contoh lah. Kemudian pengarang tafsir pedoman, Dr. Abdullah Abdul Syukur Arwah, dia kata salah satu tanda lagi bukti Quran dia terpelihara. Zaman sekarang ada pendrive, ada memory card. Betul kan? Ada pendrive, ada memory card yang boleh simpan Quran 30 juz dalam alat yang kecil. Jadi mampu tak mana-mana kuasa besar ini nak hapuskan Quran daripada muka bumi? Ya, mungkin dia boleh pergi kedai buku bakar Quran, dia pergi kilang Quran, detukkan Quran, mungkin boleh. Tapi yakinlah mereka tak akan mampu untuk hapuskan Quran secara keseluruhan. Itu satu. Yang kedua, mereka tak akan mampu untuk ubah suai. Mereka tak akan mampu untuk tokok tambah. Mereka tak akan mampu untuk mengelirukan orang Islam dengan ayat Quran itu sendiri. Keaslian dia akan terpelihara sampai hari kiamat. Ingat muka surat 481. Allah kata tentang Quran.
Tolong baca dia muka surat 481. Siapa dia? Puan Hidayah Ahmad. Boleh Puan Hidayah Ahmad tolong baca 481 ayat 42. Ini sifat Al-Quran yang kita sedang bincang hari ini inilah kehebatan-kehebatan. 481 Ayat 42. 42. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan pada masa akan datang, yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana, yang Maha Terpuji. Okey, terima kasih. Quran tersebut tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik sebelum, baik sekarang, baik akan datang. Ini Allah janji dalam Quran. Dia sampai bila-bila pun Quran ni tidak akan diubah suara, tidak akan ditokok tambah, tidak akan dihapuskan. Ya, orang bakal Quran ada, mungkin kalau ada yang jahat lagi nak letakkan dalam Quran, boleh ada. Tetapi mereka takkan berjaya untuk mengelenyapkan Al-Quran daripada muka. Jadi apa yang kita belajar ni, dah hebatlah. Dalam sebuah hadis daripada saya lupa perawi dia, tapi Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Ketinggian kalam Allah, kata-kata Allah berbanding semua kata-kata yang lain, sama dengan ketinggian Allah terhadap makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah maha tinggi, maha mulia, maha hebat berbanding dengan makhluk, macam itulah juga kalamullah ini mulia, tinggi, hebat berbanding dengan makhluk. Jadi sebagaimana makhluk tak boleh memudaratkan Allah, sebagaimana makhluk tak boleh merendahkan Allah, macam itulah juga makhluk tak boleh memudaratkan, merendahkan, menghancurkan, merosakkan Al-Quran. Boleh? Okey, baik. Seterusnya. Ayat baru. Ayat baru ni kita masih cerita pasal malaikat. Kita cerita pasal malaikat. Patutnya kena turun 2 ayat lagi, tapi saya lupa tadi. Ayat 15, BID, terjemah BID, B itu dengan ID tangan-tangan. ID tangan-tangan, safarah malaikat. Kenapa safarah dipanggil malaikat? Nanti saya terangkan. Safarah malaikat, kiramin yang mulia. Honorable. Kiramin tu jamak kepada karim. Karim, seorang yang mulia. Kiram, ramai yang mulia. Okey, sebab tu ada Sultan Jamalul Kiram. Orang nama Karim, orang nama Akram, Karimah, tu semua memberi makna yang mulia. So Kiram ni plural. Kalau seorang yang mulia, Kiram. Sebab tu kalau para sahabat dia panggil para sahabat Kiram. Dia tak panggil para sahabat Karim. Kalau Karim tu untuk seorang, Kiram ni ramai. Kiram yang mulia, bararah, lagi berbakti. Terjemah bararah, berbakti. Maksud berbakti itu taat, buat baik. Itu maksud dia. Boleh? Okey, baik. 2 ayat ni tolong terjemahkan 2 ayat ni. Puan Aliza terjemahkan 2 ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangan para utusan malaikat yang mulia dan berbakti. Okey, baik. Patutnya ayat ni, terima kasih Puan Aliza. Patutnya ayat ni saya terangkan tadi. Al-Quran ni dia tinggi, dia sendiri mulia. Dan dia dijaga oleh tangan-tangan malaikat-malaikat yang mulia juga. Dan malaikat-malaikat tersebut adalah malaikat-malaikat yang taat, yang patuh, yang tak akan suka-suka hati selewengkan, yang tak akan suka-suka hati tokok tambah, yang tak akan suka-suka hati melupakan. Itu maksud safarah dan itu maksud kiramin bararah. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa malaikat dipanggil safarah? Kenapa para malaikat dipanggil safarah? Kerana malaikat-malaikat ni biasanya penghantar barang ataupun penghubung antara seseorang dengan seseorang dipanggil safir dalam bahasa Arab. Saya nak sampaikan surat saya pada kawan saya duduk jauh. Sama sekarang ada telefon langsung, zaman dulu tak ada telefon. Saya nak sampaikan surat saya pada seseorang duduk jauh. Jadi orang yang tolong bawa surat saya kepada orang duduk jauh dipanggil safir. Sin fa ya ra safir. Jadi para malaikat ni dia tukang sampaikan perintah Allah pada Nabi, dia tukang sampaikan rezeki Allah pada manusia. Waktu dipanggil safarah. Dalam bahasa Arab, perkataan safir ni adalah untuk orang yang berusaha menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat dan memulihkan hubungan mereka.
Puak A dengan Puak B ada masalah, bergaduh, berperang dan sebagainya. Saya tolong selesaikan urusan dua-dua pihak. Saya duduk orang tengah, tolong selesaikan urusan antara mereka berdua. Itu dipanggil safir. Malaikat sama juga, dia penghubung antara Allah dengan manusia. Sampaikan rezeki, sampaikan wahyu, malaikat lah. Dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang belajar mengaji tapi slow, Allah panggil malaikat itu safara. Saya share hadis tu kat skrin sekejap, maafkan saya. Ni hadis ni nak encourage kita lah, walaupun kita slow, ngafal slow, ngaji slow, dah tegur tak ingat-ingat. Ngajar-ngaji orang dewasa, daripada awal Quran sampai dia khatam, sebut ra masih lagi bunyi ra. Ini pengalaman ngajar orang dewasa. Dewasa yang dah berumur dah. Ra juga. Dah khatam Quran dah, ra tak boleh ubah lagi. Contohlah, tak apa, jangan putus asa. Allah kata apa untuk orang macam ni. Okey. Nampak kat skrin hadis dia? Nampak. Okey. Allah sebut allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safarah. Safarah ni apa? Ayat kita sekarang. Bi aidi safarah al-kiram al-barara. Wallazi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqud lahu ajrani. Ni encourage untuk kita lah ni. Orang baca Quran dengan penuh kemahiran tentangnya. Dia mahir lah, baca mahir. Dia akan bersama malaikat safarah yang mulia dan berbakti. Malaikat safarah. Manakala orang yang baca Quran tapi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqud, susah. Orang lain hafal maghrib isyak dapat satu muka surat, dia maghrib isyak 2 ayat tak dapat. Maka Allah Ta'ala encourage dia, jangan risau, dia dapat 2 pahala. Dia akan dapat 2 pahala. Okey, ini pasal Quran, tapi saya nak beritahu Allah sebut nama malaikat dalam hadis ni safarah. Kenapa? Malaikat merupakan penghubung antara Allah dan juga manusia. Malaikat buat naik roh kita bertemu Allah, malaikat buat naik doa kita bertemu Allah, malaikat yang turunkan rezeki kita daripada Allah. Sebab tu ayat surah Al-Qad kan, tolong baca Dr. Azizah 598 boleh? Ayat 4. Bukan Jibril seorang. Bukan Jibril seorang, penghubung antara kita dengan Allah bukan Jibril seorang, malaikat ramai lagi. 598 ayat 4. Boleh Dr. Azizah tolong baca? Surah atas, bukan surah bawah, surah yang atas. 598 ayat 4, surah Al-Qad. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam itu para malaikat dan roh, yakni Jibril, turun dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan. Terima kasih Dr. Azizah. Pada malam itu para malaikat dan Jibril, bukan Jibril seorang, ramai. Sebab tu malaikat Allah panggil safarah. Safarah juga berasal pada perkataan safar, musafir kan, safar. Jadi malaikat itu turun bermusafir seolah-olah daripada atas ke bawah untuk mengatur segala urusan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Rezeki ni untuk orang ni, rezeki ni untuk orang ni. Malaikat yang atur pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut. Okey, adapun malam yang kita sambut 17 Ramadan, tiap-tiap tahun tu malam apa tu? 17 Ramadan tu malam apa? 17 Ramadan tu Nuzul Quran. Nuzul Quran, malam pertama Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Mana tahu 17 Ramadan? Mana tahu 17 Ramadan? Ni dalil dia. Kita sambut 17 Ramadan nuzul Quran tu bukan malam Lailatul Qadar. Yang penting Lailatul Qadar bulan Ramadan, tu confirm. Lailatul Qadar tu bulan Ramadan, tu confirm. Adapun bila tarikh dia, wallahu a'lam. Kebanyakan sambut 27 lah. Kebanyakan sambut 27 Ramadan. Kalau ada kata-kata sahabat, saya lupa nama sahabat tu, dia kata 27 Ramadan. Sebab tu kalau pergi umrah 27 Ramadan, memang malam tu penuh. Sungguh malam tu Masjidil Haram. Okey, baik. Mana dalil kita sambut Nuzul Quran 17 Ramadan? Tolong baca dia Puan Izian Wahidah, boleh? Muka surat 182 ayat 41. 182. Ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu perolehi sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.
jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, iaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey. Mana dalil 17 Ramadan? Terima kasih Puan Izian. Mana dalil 17 Ramadan? Okey. Mana dalil 17 Ramadan? Ada tak bunyi dalam ayat ni 17 Ramadan? Tak ada. Tapi itu macam mana? Allah kata, kalau kamu beriman dengan Allah dan apa yang kami turunkan pada hamba kami pada hari bertemunya dua kumpulan, iaitu kumpulan orang Islam dan kumpulan orang kafir, bertemu di Perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Jadi pada 17 Ramadan Perang Badar ni tahun 2 Hijrah. 2 Hijrah ni lebih kurang 15 tahun dah Nabi jadi Nabi. Lebih kurang 15 tahun dah Nabi jadi Nabi. Di Quran turun 15 tahun lepas. Masa hari Perang Badar ni, 17 Ramadan, Quran turun 15 tahun lepas. Tapi hari ni hari yang sama. Itu 17 Ramadan. Jadi kita sambut nuzul kat 17 Ramadan sebab ayat ni dah. Sebab ayat inilah kita sambut Quran, nuzul Quran 17 Ramadan. Itu hari yang pertama Nabi SAW dapat wahyu daripada malaikat Jibril di Gua Hira 17 Ramadan. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Apa yang kami turunkan pada hamba kami pada hari bertemunya dua kumpulan. Itu hari Perang Badar 17 Ramadan. Okey, baik. Jadi Allah sebut sifat malaikat dalam ayat ini berapa sifat malaikat. Nanti kita akan lalu lagi sifat-sifat malaikat. Di dalam ayat ni dulu, Allah Ta'ala sebut sifat malaikat ada berapa? Pertama, malaikat tersebut suci. Mutaharah, suci. Yang kedua, sifat malaikat tersebut kiramin, mulia. Yang ketiga, sifat malaikat tersebut bararah, patuh dan taat. Berbakti itu maksudnya patuh dan taat. Jadi makhluk Allah ada sifat suci, mulia, patuh dan taat, sekali-kali tidak akan menyeleweng ketika mana Allah perintahkan buat sesuatu. Okey, baik. Bitusah Harut dengan Marut, macam mana Harut dengan Marut? Ada kata dia malaikat. Baik. Harut dengan Marut ada perbincangannya dalam surah Al-Baqarah. Yang kata malaikat, ada yang kata dia bukan malaikat, ada kata dia raja. Itu perbincangan-perbincangan lain. Adalah riwayat Israiliyat yang mengatakan Harut Marut ni malaikat. Minta dengan Allah nak jadi manusia. Tapi pendapat ni pendapat yang tidak tepat. Kerana tak mungkin malaikat-malaikat Allah Ta'ala buat malaikat-malaikat jadi makhluk yang jahat, ajar orang yang musyrik. Benda tu tidak mungkin berlaku. Okey? Nanti kita bincang dalam surah Baqarah ayat 102. Ada cerita pasal Harut dengan Marut. Berbagai-bagai pendapatlah tentang Harut Marut. Salah satu pendapat yang kita tak boleh terima, Harut Marut ni dulu malaikat. Dia semua ada cela manusia. Kenapa manusia gini? Ni cerita Israiliyat Maka Allah kata manusia tu sebab ada nafsu, waktu dia buat dosa macam tu macam ni. Maka Harut Marut kata, citra bagi kami nafsu. Kami mesti bagus punya lah. Lalu Allah pun bagi mereka berdua nafsu, hantar kat muka bumi. Lalu mereka buatlah benda yang tak baik kat muka bumi. Akhirnya mereka Allah tak bagi naik semula ke langit. Itu riwayat Israiliyat. Bila kita baca Malakai ini. Ada kira baca Malikai ini, maksudnya dua orang raja. Tengok ayat dia senang. Boleh tak tengok ayat dia senang? Cerita-cerita saja, tak tengok ayat dia. Saya baca ayat dia boleh? Surah Al-Baqarah, ayat ni, kalau orang ada masalah sihir, masalah kedai kena tutup lah, macam-macam lah kan. Amalkan ayat ini bagus. Rumah ada gangguan ke. Muka surat 16. Muka surat 16 ayat 102 kan. Ayat 102. Tolong baca boleh? Siapa dia tolong baca? Tolong baca dia Puan Izzawani, tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihir itu. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babil atau Babylon. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan
mempelajarinya. Dalam pada itu, ada juga orang yang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu. Okey, cukup Puan Izawani. Alright. Puan Izawani, Ya. logik tak? Malaikat ajar korang ilmu sihir yang boleh pisahkan suami isteri. Logik tak? Patutnya tak logik lah. Tak logik. Bukan sepatutnya, memang tak logik pun. Malaikat, dia ada ilmu. Datang orang, saya nak belajar dengan awak, boleh tak? Ilmu yang boleh pisahkan seorang suami dengan isteri. Boleh. Boleh, logik tak malaikat? Jadi oleh kerana itulah perbincangan ulama panjang dalam ayat ni. Malaikat ini ada 2 pendapat, 3 pendapat. Yang saya ingat pertama baca malikaini. Wa ma unzila alal malikaini. Maksud malikaini 2 orang raja. Kalau malaikat ini 2 malaikat. Malikaini 2 orang raja. Yang kedua, Allah sebut lafaz malaikat. Tapi makna malaikat kat sini bukanlah malaikat yang kita fahamkan. Makna malaikat kat sini adalah 2 orang alim yang baik sangat, yang warak sangat sehingga mereka digelar malaikat. Orang alim tu, dia baik sangat, warak sangat sampai dia digelar malaikat. Dia orang biasa. Cuma dia alim, warak, dia ada ilmu-ilmu yang hebat. Allah bagi pada dia ilmu-ilmu hebat, ilmu yang boleh mengubat sihir, ilmu yang boleh lawan sihir. Okey? Dia orang alim. Terlalu alim sampai dipanggil malakaini. Ini perbincangannya. Kita terjemah 2 malaikat. Jadi kalau terjemah 2 malaikat, tapi dalam masa yang sama dia ajar orang ilmu untuk pisahkan suami isteri, macam tak kena. Okey, baik. Ada lagi 1-2 pendapat tak silap. Tapi saya tak ingat sangatlah. Kalau tengok boleh, insyaAllah saya ingat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu ramai-ramai, kebanyakan ulama tafsir mengatakan Harut dan Marut bukanlah malaikat. Ada pendapat mengatakan Harut dan Marut ni, dia sama macam iblis. Sama macam dari sudut apa? Allah letak dia bersama dengan para malaikat sebagaimana Allah letak iblis bersama para malaikat. Iblis bukan kategori malaikat. Iblis bukan kategori malaikat. Dia jin yang Allah Ta'ala letak bersama para malaikat. Samalah juga Harut dan Marut ni. Dia kategori jin yang Allah Ta'ala letak dia bersama dengan para malaikat. Itu pendapat-pendapat yang ada tentang Harut Marut. Okey? Baik. Sebab apa sifat malaikat ni? Tengok surah At-Tahrim boleh. Surah At-Tahrim ayat 6. Tolong baca dia. Tuan Haji Nasruddin, tolong baca Tuan Haji Nasruddin. Surah At-Tahrim, juzuk 28. Ayat 6. Ini sifat malaikat. Jadi tak mungkin malaikat nak ajar orang ilmu untuk sihir, untuk pisahkan suami isteri. Malaikat jadian tu mungkin. Surah apa tak? Surat 560. Ayat 6. 6. Ayat 6, 560. Ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Okey, terima kasih Tuan Haji Nasruddin. Ini sifat malaikat. Mereka tidak ingkar pada Allah dan mereka buat apa yang mereka disuruh. Kalau dengar cerita Israiliyat pasal Harut Marut ni, tuan-tuan dan puan-puan. Harut Marut ni Allah bagi dia nafsu tengok perempuan berzina. Oleh kerana zina tak boleh naik semula kat langit bertemu Allah Ta'ala. Tapi dia ada ilmu lah untuk buat sihir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, logik tak malaikat sampai berzina? Jadi tak logik langsung lah. Okey, wallahu a'lam. Sama ayat seterusnya. Kutila binasalah. Ayat baru Mana buku surat kita sekarang? Sorry. Buku surat 585 Buku surat 585. Jadi ayat 102 tadi kita boleh amalkan sebagai pelindung diri kita. Kita boleh amalkan sebagai penyelamat diri kita daripada mudarat-mudarat lah. Okey, muka surat 585 ayat 17. Kutila binasalah. Okey. Al-insan manusia.
Al-insan, manusia. Ma ada dua terjemah. Pertama, terjemah ma apakah kat sini. Yang kedua, terjemah ma betapa. Pertama, terjemah ma apakah. Yang kedua, terjemah ma betapa. Boleh? Ma dalam Al-Quran ada 4 terjemah. Boleh? Ma dalam Al-Quran ada 4 terjemah. Satu terjemah ma apa yang. Boleh tulis Satu terjemah ma apa yang. Okey. Apa yang. Macam ni kadang-kadang minta maaf tulis pakai mouse. Apa yang. Ma ni boleh panggil what, betul kan? Ma ni boleh panggil what juga. Contoh dalam bahasa Arab, akaltu ma akalta. Saya makan apa yang awak makan. Okey? Jadi orang putih sama juga, I eat what you eat. Ma ni terjemah dia apa yang. Yang kedua, ma dipanggil ma nafiyah. Ma menafikan. Ma menafikan. Yang ni tak panggil what lah bahasa Inggeris, dia panggil no lah kan. Contoh, tak faham, saya tanya faham tak? Dah jawab saya tak faham. Ma fahim tu, saya tak faham. Ma menafikan. Awak ada nampak tak sekian-sekian fulan? Ma ra'aitu, saya tak nampak dia. Ni yang kedua, ma menafikan. Yang ketiga dia panggil ma istifhamiyah, iaitu ma soalan. Contoh tanya nama dalam bahasa Arab. Macam mana tanya nama dalam bahasa Arab? Ma ismuka, betul kan? Panggil ma soalan. Yang ketiga dipanggil ma li ta'ajjub. Ma li ta'ajjub. Ma untuk hairan, kagum, pelik, dipanggil ma li ta'ajjub. Ni orang putih panggil what juga. Betul kan? Ni bukan what lah, ni penafian. No lah, putih kata no ataupun not. Ma ni. Ma soalan ni putih panggil what juga. What is your name? Okay. Satu lagi ma, dia panggil ma li ta'ajub. Ma untuk tunjuk kagum. Kagum. Putih panggil what juga, betul kan? Putih panggil what juga. Contoh nak tunjuk cantik sangat orang tu, putih kata apa? What a beauty. What a beauty. Betapa cantiknya dia. Ma juga. Kan? What jugalah putih panggil. Kalau bola sepak tu, what a goal. Betapa cantiknya jaringan gol tersebut. Okay, ni ma yang ada dalam Quran. Boleh? Ma apa yang, ma menafikan, ma soalan, ma li ta'ajub. Okay, ma kita sekarang dua-dua ni boleh. Bawah ni. Ma soalan boleh, ma ta'ajub pun boleh. Okay? Saya rasa lah kebanyakan terjemah tuan-tuan dan puan-puan, ma tu ma ta'ajub. Betul kan? Betapa. Betul tak? Ada tak terjemah siapa-siapa, terjemah ma tu apakah? Boleh tak share kalau terjemah dia apakah? Ada tak? Ada tak siapa-siapa Quran dia, terjemahan Quran dia, ma ni apakah? Bahasa Inggeris, dia terjemah apa tahu? What ungrateful he is. Betapa tak bersyukurnya dia. Tu orang putih terjemah. What ungrateful he is. Betul Orang putih terjemah what ungrateful is, betapa tak bersyukurnya dia. Ada tak siapa-siapa Quran dia diterjemah ma tu apakah? Tak ada Tak ada. Puan Nik terjemah boleh Puan Nik? Alangkah. Alangkah. Betapa. Orang lain tak ada Okey, baik. Pertama kita terjemah nafiah dulu. Soalan, ma soalan. Jadi terjemah ma soalan macam ni. Kutila binasalah al-insan manusia. Ma apakah? Ma apakah? Akfarahu yang menyebabkan dia kufur. Akfarahu terjemah dia yang menyebabkan dia kufur. Binasalah manusia. Apa sebab dia kufur ni? Itu maksud yang pertama. Apakah yang sebab dia kufur ni? Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, ma akfarahu, ma apakah? Akfarahu menyebabkan dia kufur. Yang kedua, terjemah ma tu betapa. Ma betapa, akfarahu kufurnya dia. Betapa kufurnya dia? Ma ni dalam Quran tak banyak tempat. Ada tak banyak tempat. Contoh, tolong baca Puan Nik surah Al-Baqarah. Ma tu terjemah dia betapa.
Okey, muka surat 26 ayat 175. Bawah, second last. 26 175. Ada ma fama asbarahum alan nar. Ma tu terjemah dia betapa. Alangkah. 175 ya Ustaz. Ya, betul. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab siksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh menghairankan kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu. Sungguh menghairankan. Tu tajuk lah tu. Sungguh menghairankan. Sungguh pelik. How? Kita terjemah how kat sini. Bagaimana mereka boleh bersabar atas api neraka? Pelik sungguh. Okey. Bagaimana mereka boleh bersabar untuk menghadapi api neraka? Okey. Nampak ini dia panggil ma lita'ajib. Ma untuk tunjuk kehairanan. Betapa cantiknya. Kalau bahasa Arab nak cakap seorang lelaki tu cantik, boleh juga guna ma. Orang lelaki cantik tu. Orang lelaki tu handsome sangat dalam bahasa Arab, macam nak cakap dia macam ni. Ma ajmalahu. Ma ajmalahu. Ma ni terjemah betapa cantiknya dia, handsome-nya dia kalau lelaki kan. Kalau perempuan sama juga. Ma ajmalaha. Betapa cantiknya dia. Ma ajmalaha. What a beauty. Okey, betapa cantiknya dia. Ni bahasa Arab. Bukan ma, apakah yang mencantikkan dia? Apakah yang menyebabkan dia comel? Bukan. Ni ma pujian. Boleh? So ayat tadi Allah kata ma asbarahum alan nar, betapa bersabarnya mereka menghadapi api neraka. Ayat yang dibaca oleh puan ni tadi. Itu perlilah scene dia. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita sekarang ni. Puan Mudrika, terjemahkan Puan Mudrika ayat kita sekarang. Nombor apa tadi? Ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah manusia yang ingkar. Alangkah kurnya dia. Okey. Terima kasih Puan Mudrika. Celakalah dia terjemah. Samalah kita terjemah be curse. Samalah juga. Binasalah, celakalah manusia. Apakah yang menyebabkan dia kufur? Betapa kufurnya dia. Jadi dua-dua terjemah boleh. Dua-dua terjemah boleh. Dia Allah Ta'ala kata, binasalah manusia. Betapa kufurnya dia. Maksudnya macam ni. Allah dah beritahu Quran tu betul. Allah dah beritahu Quran tu mulia, suci, tinggi, terpelihara, tidak ada tokok tambah, tidak ada campur tangan syaitan. Tapi manusia masih pilih nak reject Quran, maka Allah kata celakalah manusia. Betapa kufurnya dia. Maksudnya, dia sangat tahu Quran tu benar, dia sangat tahu Quran tu betul daripada Allah, tidak ada sebarang campur tangan syaitan, tidak ada rekaan daripada Nabi sikit pun, tapi dia masih pilih nak kufur. Jadi, walaupun ayat pertama kita tadi, bukan ayat pertama, ayat kedua kita tadi, nampak ada pilihan. Kan saya beritahu ayat 12, kan? Tadi ayat 12, Allah kata, faman syaa dzakara, siapa yang nak, dia boleh ambil Quran tu jadi sebagai penasihat, dia boleh ingatkan Quran sebagai tazkirah pada diri dia, siapa yang nak. Jadi adakah bermakna siapa nak ambil, siapa tak nak tak apa? Ada tak mana macam ni? Dah pilihan. Jadi Quran tu pilihan, siapa nak ambil, siapa tak nak tak apalah. Dia macam ni. Okey, dia memang bagi pilihan, tapi selepas pilihan tu dia bagi ancaman. Ada orang hutang saya. Saya kata apa kat dia? Saya kata apa kat dia? Hutang aku tu kau nak bayar lah. Tak nak bayar pun tak apa. Tapi binasalah hidup kau lepas pada tu. Macam tu. Tak nak bayar pun tak apa. Tapi bersedialah untuk duduk hospital 5-6 bulan. Macam tu. Ayat saya. Walaupun permulaannya saya bagi pilihan. Orang tu hutang dengan saya duit. Saya kata nak bayar-bayar, tak nak bayar suka hati kau lah. Nampak pilihan kan? Tapi saya kata apa lepas tu? Tapi kalau kau pilih tak nak bayar, kau sedialah masuk hospital 5-6 bulan. Macam tu. Ataupun binasalah hidup kau lepas pada tu. Walaupun mula-mula ada pilihan, tapi lepas pada tu tak ada ancaman. Maksudnya apa dia? Orang tu boleh pilih, tapi kalau orang tu salah pilih, dia akan dapat musibah. Samalah juga ayat kita sekarang. Allah bagi pilihan. Siapa nak ambil Quran sebagai jalan hidup dia ambil lah. Siapa tak nak? Ni Allah kata sekarang, siapa tak nak, binasalah, celakalah manusia. Siapa yang pilih untuk kufur dengan Quran. Betapa teruknya dia, betapa jahatnya dia pilih untuk kufur dengan Quran.
walaupun ada pilihan, tapi Allah Ta'ala beri ancaman pada pilihan yang satu lagi. Nampak macam paksa? Ya, Allah paksa. Tapi dalam masa yang sama, Allah tidak memaksa mereka secara zahir kat dunia ni. Allah Ta'ala hanya paksa secara ancaman macam ni. Okey, contoh ayat satu lagi. Tadi kita dah refer ayat tu, cuma kita tak baca habis je ayat tu. Kalau baca dia, Puan Maisarah boleh? Tadi tak silap siapa baca ayat tu? Surah Al-Kahfi tadi. Muka surat 297 tadi. Nampak macam pilihan, tapi lepas pada tu ada ancaman. Muka surat 297, ayat 29. 29. Nak baca dari mula ya? Ya, baca daripada mula. Okey. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, yakni minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang hanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Okey, terima kasih Puan. Mula-mula memang Allah bagi pilihan. Inilah kebenaran pada Tuhan kamu. Siapa nak beriman, boleh beriman. Siapa nak kufur, biarlah dia kufur. Tapi, siapa pilih kufur tu, kami sediakan untuk mereka neraka jahanam lah. Masa tu minta tolong air, minta tolong minta minuman, nak minum air, kami tolong bagi minum air. Tapi air tu minum-minum habis. Gelegak habis badan-badan muka-muka. Pilih nak pilih yang tu. Dia Allah Ta'ala bukannya jenis bagi pilihan, lepas tu, saya pilih untuk tak nak beriman. Dah Allah bagi pilihan. Allah memang bagi pilihan. Tapi lepas Allah bagi pilihan tu, Allah bagi ancaman. Maksudnya kalau awak salah pilih, awak pilih untuk tak nak menerimanya, maka awak akan termasuk dalam golongan-golongan yang rugi. So ayat kita kedua malam tadi, ayat kita malam ni yang kedua malam tadi, iaitu ayat yang ke-12 tadi. Ayat sebelah Allah kata, Quran ni adalah tazkirah. Siapa nak, dia boleh ambil Quran sebagai peringatan pada diri dia. Siapa tak nak tak apa, macam tu. Siapa tak nak, biar dia rugi. Tak. Itu bukan maknanya pilihan. Allah kata siapa nak dia pilih, alhamdulillah, pilihan yang terbaik. Tapi siapa tak nak, siap. Siapa tak nak, siap. Okey, itu maksud ayat kita hari ni. Okey, baik. Dah 10.30. Minggu depan kita akan masuk. Manusia ni dia kena fikirlah kalau dia pilih untuk tak nak menerima Quran. Cuba tengok dia ni daripada apa? Kuat sangat ke dia? Kuat sangat ke dia nak lawan azab Allah? Kuat sangat ke dia untuk bersabar terhadap azab Allah? Dia kena sedar yang dia tu daripada air mani je. Ayat 18, 19 cerita pasal air mani. Ayat 20 cerita pasal Allah Ta'ala lahirkan dia ke muka bumi. 21 dia hidup, dia mati, Allah suruh kuburkan. 22 Allah Ta'ala bangkitkan balik. 23 Allah kata manusia ni, tolong baca ayat 23 boleh? Ni minggu depan tapi kita cerita sikit-sikit je. Tolong baca ayat 23 Dr. Azizah boleh? Ayat 23 585 23 surah yang sama. Janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Masih Dr. Azizah. Manusia ni, Allah kata selagi dia hidup, dia belum menyempurnakan apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Orang kafir lah, orang Islam pun sama juga. Kita yang Islam pun sebenarnya banyak lagi apa yang Allah suruh kita buat, kita belum sempurnakannya lagi. Okay, jadi minggu depan kita sambung ayat 18, 19, 20 dan seterusnya. Allah nak beritahu kita ni Allah buat daripada air yang terbaik, tanah yang terbaik, makhluk yang terbaik. Tapi alangkah ruginya kita memilih untuk jadi makhluk yang terburuk dari sudut amalan-amalannya. Okay, apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama-sama semua, sama-sama. Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.